Okey, hari ini kita akan teruskan dengan hukum indeks, iaitu menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Okey, apa yang telah kamu pelajari sebelum ni ialah bagaimana kamu mempermudahkan nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan. Ini. Nombor dalam bentuk indeks iaitu A kuasa M dan dikuasakan lagi itu N. Jadi kamu akan dapat A M darab N. Okey, dan kamu juga dah belajar bahawa A kuasa pecahan iaitu 1 per N tu ialah punca kuasa dan 1 tu ialah kuasa bagi asas tersebut. Okey, jadi kita nak tukar sekarang bentuk A kuasa MN iaitu indeks pecahan ni kepada 4 bentuk yang berbeza. Okey, so kalau kamu perhatikan dekat sini, contoh A iaitu 64 kuasa 2 per 3. So 2 per 3 ni, kalau kita dah kita kaitkan dengan indeks bentuk indeks yang dikuasakan, okey, kita boleh katakan yang M per N ni ialah M darab 1 per N. Okey, ataupun 1 per N darab M. Okey, sebab tu dia wujud macam ni. Yang bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Dan macam mana kita nak kaitkan pula dengan kuasa dan punca kuasa, iaitu yang 1 per N, yang 1 per N ni lah. Okey, jadi okey, kau perhatikan dekat sini 64 kuasa 2 per 3. So M tu ialah 2. Jadi 64 kuasa 2 dan kuasa 1 per 3. Okey, dan bentuk kedua ialah 1 per 3 tu di sebelah dalam, iaitu 64 kuasa 1 per 3 dan kuasa 2. Okey, bila kita dapat bentuk macam ni, 64 kuasa 2 kuasa 1 per 3, yang 3 ni ialah punca kuasa. Jadi kita boleh tulis sebagai punca kuasa 3 bagi 64 kuasa 2. Manakala untuk bentuk ni pula, kita punca kuasakan dulu, iaitu punca kuasa 3 bagi 64, kemudian baru kuasa 2. Okey, sebenarnya kamu boleh cari jawapan ni menggunakan kalkulator. Okey, tapi ada setengah soalan yang kamu perlu tukar dulu bentuk dia supaya kamu dapat menyelesaikan menyelesaikan nombor indeks tadi mengikut hukum-hukum indeks yang kamu dah belajar. Okey, so cuba kita buat yang nombor yang diberi ni, iaitu 234 kuasa 2 per 5. So kita akan dapat, kalau dalam bentuk yang pertama ni, kita akan tulis dulu 234 kuasa 2, kemudian di sebelah luar tu ialah kuasa 1 per 5. Okey, dan kamu carilah nilai dia. Okey, kemudian bentuk yang kedua pula, kita asas tu, indeks ni dalam bentuk pecahan dulu, iaitu 234 kuasa 1 per 5, kemudian kuasa 2. Okey, dan bentuk yang ketiga, kita punca kuasakan 234 kuasa 2 ni, iaitu punca kuasa 5 bagi 234 kuasa 2. Atau bentuk yang keempat ialah kita punca kuasakan dulu 234, hasil jawapan tu baru kita kuasakan 2. Okey, kalau macam yang ni tadi, kita sebab kuasa 2 tu di sebelah dalam kan, jadi kita cari dulu kuasa 2 bagi 234, kemudian baru kita cari punca kuasa 5. Manakala yang ini pula, kita cari punca kuasa 5 dulu sebab di dalam bracket ni, kemudian barulah kita kuasakan 2. Okey. Okey, kalau kita buat, hitung nilai setiap yang berikut. Okey, kamu boleh guna kalkulator dan kamu juga boleh guna kaedah menghubungkan tadi antara indeks pecahan dengan kuasa dan punca kuasa lah. Okey, katakan kita mencari nilai tanpa menggunakan kalkulator. Okey, contoh A ni itu 27 kuasa 2 per 3. So kita boleh tulis pada 4 bentuk tadi. Okey, jadi untuk lebih mudah, kita tengok kat sini, nampak? Bila dia bentuk pecahan, okey, penyebut ni iaitu 3 tu ialah punca kuasa 3. Jadi kita tulis dia punca kuasa 3 bagi 27, kemudian 2 ni akan terletak di sebelah luar, itu dikuasakan. Maka kita carilah nilai punca kuasa 3 bagi 27. So kita dapat 3. Maka 3 kuasa 2 sama dengan 9. Okey. Kalau B pula, kita ada 32 kuasa 2 per 5. Okey, maka kita tengok penyebut ni. Punca kuasa 5. Jadi kita tulis dulu punca kuasa 5. Kemudian kita tulis nilai asas dalam tu, 32, cari punca kuasa 5, kemudian baru kita kuasa 2. Kalau kamu letakkan kuasa 2 di sebelah dalam, kamu kena cari dulu 32 kuasa 2, kemudian baru kamu punca kuasakan 5. So nombor tu agak nilai tu agak besar dululah. Okey, jadi 32 punca kuasa 5 ialah 2. Okey, jadi 2 kuasa 2 ialah 4.
Okey, begitulah untuk seterusnya. So, yang seterusnya kamu cari, dapatkan jawapan, gunakan, tulis dulu dalam bentuk, kaitan dia dengan bentuk kuasa dan punca kuasa ni. Kemudian kamu bolehlah tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Okey. Okey, so kita teruskan dengan bagaimana kita nak melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. So, kamu dah belajar ada 3 bentuk lah hukum indeks yang sebelum ni. Okey, yang ni yang pertama, kita belajar awal dulu. Kemudian yang ni, yang kedua dan yang baru tadi yang ketiga. Okey, so kita tengok bagaimana kita nak gunakan hukum indeks ni tadi. So, kita tengok dulu soalan yang pertama. Okey, negatif 3 X kuasa 3 darab 2 X kuasa 3 Y kuasa negatif 4 kuasa 2. Okey, so kalau kamu perhatikan dekat sini, negatif 3. Negatif 3 dan X ni maksudnya ada 2 asas kat situ. So, negatif 3 kuasa 3. So, kita akan ada negatif 3. Negatif 3 tu kuasa 1. Jadi, bila darab dengan 3, so kat sini akan kuasa 3 lah. Okey, kemudian X kuasa, 1 darab 3 ialah 3. Okey, darab 2. Okey, 2 asas Jadi, kalau kamu tengok kat sini, 2 kuasa 1. Jadi 1 darab dengan 2 ialah 2. Okey. X kuasa 3. So 3 darab 2 ialah 6. Kemudian Y ialah kuasa negatif 4. Negatif 4 darab 2 ialah negatif 8. Okey, bahagi 108. Okey. X kuasa 4. Y kuasa 3. Okey, dan kita kumpulkanlah nombor yang sama, iaitu kita ada negatif 3 kuasa 3 ialah negatif 27. Okey, darab dengan 2 kuasa 2 ialah 4. Okey, bagi 108. Kemudian kita darab dengan X, iaitu X kita ialah, kamu tengok, kita ada X kuasa 3. Ni kita akan guna balik hukum-hukum yang kita dah belajar tu. X kuasa 3 darab X kuasa 6. Maka asas yang sama operasi darab, indeks tu kita tambah. Okey, dengan X bawah tu pula ialah bahagi. So, kalau ikut hukum indeks, kalau bahagi untuk asas yang sama, indeks tu kita akan tolak. So, tolak 4. Okey, kemudian darab dengan Y pula. So, Y kita ada yang atas negatif 8. Di sebelah bawah ialah 3. So, tolak dengan 3. Okey. So, yang ni negatif 27 darab 4. Darab 4 bahagi dengan 108, kita dapat jawapan negatif 1. Okey, so negatif 1 darab, X kita ada 3 tambah 6, 9. 9 tolak 4, 5. Okey, kemudian yang Y pula, kita ada negatif 11. Okey, so jawapan kita sepatutnya ialah negatif 1. Kita tak perlu tulis lagi lah. Bila kita tulis jawapan, mesti dalam bentuk dipermudahkan. So, negatif 1 kita tak boleh tulis yang 1 tu. So, negatif X kuasa 5. Okey, Y yang negatif 11 ni macam mana kita positifkan dia? Ingat lagi tak hukum indeks yang kita belajar sebelum ni? Iaitu Y kuasa Y kuasa negatif 11. Positifnya ialah 1 per Y kuasa 11. So, jawapan kita kat sini ialah negatif X kuasa 5 per Y kuasa 11. Okey, boleh? Okey, kita pergi pada soalan yang kedua pula, iaitu punca kuasa M darab dengan N kuasa 3 per 4. Dekat sini, kita ingat balik yang kita baru belajar, iaitu hubungan antara indeks pecahan dengan kuasa dan punca kuasa. Okey, so kita tulis. Okey, kita ada M. Punca kuasa M. Okey, saya tulis dulu lah. Punca kuasa M. Kemudian kita ada N kuasa 3 per 4 darab dalam kurungan M N kuasa 3, kuasa 1 per 3. Okey, bahagi N kuasa negatif 1, punca kuasa 2 bagi N kuasa 3
kuasa 1/6. Okey, so macam ni kita nak selesaikan. Okey, kita tengok. Sebelum ni kita dah belajar kalau indeks tu operasi darab untuk asas yang sama, indeks tu kita akan tambah. Okey, so kalau kita kumpulkan asas yang sama, kita ada M, punca kuasa M dan kita ada M. Okey, kalau macam ni, okey, M sebab kita darabkan. Okey, ni kita darabkan dulu. Sekejap. Okey, so macam ni kita nak gabungkan dia. Yang ni punca kuasa, takkan kita nak buat punca kuasa tambah 1. Jadi macam mana kita nak tukarkan bentuk ni? Itu yang kita belajar tadi, iaitu hubungan indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. So yang ini ialah punca kuasa 2. So bila punca kuasa 2, dia ni kuasa 1. Jadi bila punca kuasa 2, kita akan tulis sebagai M 1/2. Penyebut tu kuasa 2 kat sini, dia akan jadi punca kuasa, okey, dia akan jadi M kuasa 1/2. Yang punca kuasa 2 ni yang punca kuasa 2 ni ialah dalam bentuk pecahan dia ialah sebagai penyebut. Okey. Alright. So kita akan dapat M kuasa 1/2 dan N kuasa 3/4. Okey, darab. Okey, yang ni kita kena kembangkan lah. Sebab dia kuasa indeks dikuasakan lagi. Jadi di sini M kuasa 1, jadi kuasa 1/3, jadi kita akan dapat M kuasa 1/3. Manakala N pula darab 3 darab 1/3, 3 darab 1/3, potong-potong 1, jadi N kuasa 1 bagi. Okey, so kita ada kat sini pun sama, kita kena darab ni. Jadi kita ada M kuasa negatif 1/6. N, ni kat sini N kuasa macam ni kita nak buat ni. Punca kuasa N, punca kuasa 2 bagi N kuasa 3. Kemudian darab dengan 1/6. Ni macam mana? Kita tukarlah pada bentuk dia, bentuk indeks pecahan, iaitu punca kuasa 2. Jadi bila punca kuasa 2, 2 tu ialah sebagai penyebut. Yang 3 ni, kuasa ni akan jadi sebagai pengangka. Jadi inilah dia N 1/2. So darab dengan 1/6. 1/2 pula. 3/2. Ni 3 ni 3 tadi, jadi 3 kat atas ni lah. So bila kita darabkan 3 dengan 6 ni potonglah. Jadi kat sini 2, so kita akan dapat N kuasa 1/4. N kuasa 1/4. Okey. So bila kita tulis, okey, sekarang kita gabungkanlah. Kita apply hukum indeks yang kita belajar tu. Iaitu asas yang sama, kita ada M, kita ada 1/2 M dengan M yang seterusnya ialah tambah, sebab operasi darab kan. So tambah 1/3. M di sebelah bawah tu adalah operasi bahagi, maka kita kena tolak. So tolak 1 negatif 1/6. Okey, manakala N pula ialah kita ada 3/4. N darab dengan N kuasa 1, jadi kita tambah 1, kemudian bahagi dengan N kuasa 1/4, maka kita tolak dengan 1/4. Okey, ni sebenarnya kamu boleh je guna kalkulator. Ni, yang atas ni, kemudian satu lagi, yang ni. Wah, tak nampak. Okey, boleh je guna kalkulator sebenarnya. Okey, tapi saya tunjukkan je lah cara dia penyelesaian pecahan biasa. Okey. Jadi untuk sebutan, untuk indeks M tu kita akan ada 1/2 tambah 1/3 tolak negatif 1/6. So samakan penyebut, kita ada 6. So kat sini darab 3 kan, so 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6/6 sama dengan 1. So kita akan dapat M kuasa 1. Manakala yang N pula kita ada 3/4 tambah 1 tu ialah 4/4 lah. Kita nak samakan penyebut kan. So tolak 1/4. So kita ada 7 tolak 1, 6. 6/4 sama dengan 3/2. Jadi untuk N kita ada N kuasa 3/2. Okay, so ni bukan final answer lagi sebab kat sini ada kuasa 1. So saya dah kata kalau kita bagi jawapan mesti dalam bentuk sebutan yang termudah. Jadi M kuasa 1 tu kita akan tulis sebagai M saja dan N kuasa 3/2. Okay, itu jawapan kita. Alright. Okay, next. Okey, yang ni pula kita tengok okey, ada bracket kan. So kuasa bentuk indeks dengan bentuk indeks yang dikuasakan. Okey, so kat sini kita akan dapat bila 2 kuasa 2 kita dapat indeks 1 jadi darab dengan 2 kita akan dapat 2 kuasa 2 lah. Okey, kemudian H. Okey, H darab 2 H darab 2 pula. Indeks 1, so 1 darab 2 2. Okay, kemudian darab dengan 16. Kamu tahu sini. Okay, 16 asalnya 16 darab 1/4. Jadi kita ada 16 kuasa 1/4. Okey kan? Dan H kita ada 8. So 8 darab 1/4 1 2, maka H kuasa 2. Bagi
Okey, kita ada 8. Okey, 1/3 darab negatif 2. So, kita ada negatif 2/3. Sorry, saya samakan warna. 8 kuasa negatif 2/3. Kemudian yang H pula kita ada H kuasa negatif 2. Okey. So kamu tengok kita ada kuasa indeks bentuk pecahan. So kita kaitkan dengan kunci kuasa. Okey. So kat sini 2 kuasa. Kita kumpulkan dulu nombor asas yang nombor ni. Itu 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2 kita dapat 4 lah. 2 kuasa 2 dapat 4. Kemudian darab. Okey, 16 ni 16 kuasa 1/4. Okey, 16 ni kalau kita tukar kepada indeks kepada asas 2 biasa kita tukarkan nombor ni, kita tukarkan kepada asas yang nombor perdana. So kita ada nombor perdana apa? 2, 3, 5, 7. Sebab dia dalam memang bentuk nombor yang terendah yang hanya boleh dibagikan dengan diri dia dan hanya boleh bagi dengan diri dia sajalah. Okey, jadi kita tukarkan kepada asas 2. Okey, jadi kita ada 16 kuasa 1/4. 16 ni kita tukarkan kepada asas 2, kita akan dapat 2 kuasa berapa? Macam mana menukarkan pada asas 2 ni, kita bahagi 2 lah secara berulang. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. So, kita ada 2 kuasa 4. Okey, jadi kita boleh tulis kat sini. 2 kuasa 4. Nah, ialah 2 kuasa 4 untuk 16 saja. Tapi, 2 kuasa 4 kuasa 1/4. 16 ni untuk, jadi dia macam ni lah. 2 kuasa 4 ni untuk 16 saja. Jadi luar tu masih ada 1/4. Okey, jadi saya terus darab je lah dekat sini sepatutnya. Kita potong sini, darab kan. 4 darab 1/4, potong-potong dia tinggal 1. So 2 kuasa 1. Okey, bahagi dengan 8 ni. 8 kuasa negatif 2/3. Okey, 8 pun sama. Kita tukarkan 8 ni kepada asas 2. So kita ada 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 ni untuk 8 saja. Jadi negatif 2/3. Jadi yang ni kita pemudahkan. Sebab dia darab kan. 3. Jadi kita akan dapat 2 kuasa negatif 2. So dekat sini adalah 2 kuasa negatif 2. Okey, kemudian darab. H pula lah, kita kumpulkan H. Iaitu kita ada H kuasa 2 tambah 2 tolak negatif 2. Okey, so kat sini bila kita pemudahkan, kita dapat 4 darab 2 darab 2 kuasa negatif 2 ni. Kalau kita positifkan, kita akan dapat, dia 1 per ni kan. Okey, so kita akan dapat 2 kuasa 2. So darab dengan 2 kuasa 2 iaitu 4. Betul tak ni? Okey, so betul lah So kita darab dengan H kuasa 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. So kita ada kat sini 4 darab 2, 8. 8 darab 4, 32. So jawapan kita adalah 32. H kuasa 6. Okey, so ini adalah 3 contoh bagaimana kamu menghubungkan masalah ni dengan hukum indeks yang kita dah belajar. Especially untuk hukum indeks pecahan yang boleh dikaitkan yang kita boleh indeks pecahan tu dikaitkan dengan kuasa dan kunci kuasa. Okey.